Mimpi 3 malam berturut-turut. Customer lebih 4 kali tak jadi beli. Lukisan ni sampai hari ni masih belum terjual, walau aku dah lelong lebih dari 5 kali. Ini adalah misteri lukisan yang dihasilkan oleh aku sendiri. Semuanya bermula dari sini. Korang ingat tak lukisan mata yang aku pernah lukis dulu? Lukisan tu dihasilkan masa tahun 2015, Disember 2015. Dan lukisan tu aku dah lelong lebih dari 5 kali, dan aku dah jual lebih dari 10 kali dari tahun 2015 sampai tahun sekarang. Masih belum satu orang pun yang jadi nak beli. Masa aku lelong, aku terima lebih dari 5 orang yang nak beli, tapi akhirnya tak jadi. Dan korang tahu tak, yang buatkan orang tak jadi nak beli tu, ada yang tak jadi nak beli sebab dia accident. Dan sebab dia accident, dia tak jadi nak beli sebab katanya diperlukan rawatan dan perlukan duit. Dan ada juga yang tak jadi nak beli disebabkan kemalangan-kemalangan yang lain. Ada yang kemalangan, ada yang cakap nak pakai duit, tapi kebanyakan ialah alasan dari segi kewangan, yang pada mulanya adalah orang yang mampu untuk memiliki sebuah lukisan. Masa aku tidur, aku pernah rasa yang aku seolah-olah diperhatikan. Dan masa aku solat pun, aku pernah rasa yang aku diperhatikan. Sampaikan aku letak lukisan tu dekat luar, yang pada mulanya lukisan tu aku letak dekat dalam bilik. Setiap kali aku ada dalam bilik, aku pakai baju, aku buat kerja, dan apa-apa saja aktiviti aku dalam bilik, aku sentiasa rasa yang aku diperhatikan. Pada mulanya aku rasa benda tu adalah mainan perasaan, dan mimpi yang aku dapat 3 hari berturut-turut tu, yang itu pun aku rasa adalah itu secara kebetulan. Tapi bila benda tu kerap kali berlaku dan selalu sangat berlaku, aku rasa yang memang betul benda tu berkait dengan lukisan tu. Sebagai orang Islam, kita kena percayakan Tuhan, dan kita tak boleh syirik kepada Allah. Aku tidak percaya benda tu lebih sampai syirik. Aku tahu benda tu wujud sebab di dalam Islam pun kita tahu ada wujudnya jin dan syaitan. Dan bila benda tu berlaku, aku sentiasa rasa solat aku tak khusyuk, dan apa-apa ibadah aku, seperti aku baca Al-Quran, jadi tak lancar. Sebutan aku jadi gagap. Sampaikan aku terpaksa letak lukisan tu dekat luar. Dan sehingga hari ni, lukisan tu masih ada dekat luar bilik aku, dan aku tak boleh letak di dalam bilik aku. Sebab aku tahu, dekat dalam bilik, kadang-kadang bila hari Jumaat kita nak baca Yasin, bila dalam bilik kita solat. So benda tu aku rasa tak elok bila kita buat ibadah tapi adanya lukisan mata tu. Dan ada orang yang menganggap lukisan mata tu seolah-olah seperti Dajjal, menggambarkan Dajjal, dan tangan tu menggambarkan orang yang lemas di dalam mata Dajjal. Bermaksud orang yang lemas di dalam mata Dajjal tu, maksudnya adalah orang yang tidak kuat imannya, di mana ianya tertipu dengan helah Dajjal.
Tapi secara umumnya, aku sebagai pelukis lukisan tu, aku tidak menggambarkan yang itu sebagai mata Dajjal. Sebab aku tahu yang itu adalah mata manusia dan Dajjal tidak mempunyai satu mata. Kita semua tahu Dajjal ada dua mata, tapi dia jadi satu mata hanya disebabkan mata sebelahnya buta. Dan ini membuktikan yang Dajjal juga manusia biasa yang dia mempunyai dua mata. Cuma mata sebelah dia buta dan mata sebelah lagi boleh digunakan. Lukisan tu tidak mempunyai apa-apa maksud langsung tentang Dajjal, tentang lambang Illuminati. Tetapi aku tahu di sebalik lukisan tu ada maksud yang tersendiri, ada maksud yang tersembunyi. Sebab setiap pelukis akan menghasilkan lukisan dengan maksud yang tidak diterjemahkan dengan ayat atau dengan kata-kata, tapi maksud itu digambarkan di dalam lukisan yang dilukis oleh aku sendiri. Sejujurnya aku mengaku, seumur hidup aku tidak pernah nampak hantu. Aku tak pernah tengok macam mana rupa hantu. Dan secara logiknya, hantu tu memang betul-betul wujud. Tapi aku sendiri tidak pernah kena dan aku tidak pernah nampak. Aku percaya sebab aku pernah dengar sesuatu. Aku cuma tidak pernah nampak saja. Mungkin sebab Allah tidak izinkan aku untuk nampak benda tu. Tapi aku percaya benda tu ada. Gangguan ni tidak semestinya dari segi gangguan apa yang kita nampak, tapi dari segi apa yang kita rasa dan juga dari segi apa yang kita dengar. Aku selalu dengar benda-benda pelik setiap kali aku tidur. Bila lukisan tu ada dalam bilik aku dengar ada orang berlari dekat atas siling ni. Aku pernah dengar ada orang ketuk tingkap bilik aku ni. Semua tu bukan dalam mimpi, tapi aku dengar dengan jelas. Aku dengar dengan jelas.